Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil ilm hasin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Alhamdulillah kita dapat bersama lagi pada kali ini untuk kita baca daripada kitab Hasyiah daripada Syarah Mukhtasar Jiddan. Syarah Mukhtasar Jiddan yang mana kita sampai daripada babu ma'rifati alamatil i'rab. Situ babu ma'rifati alamatil i'rab. Sekejap ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab pada menyatakan mengenal. Bab pada mengenal alamat-alamat i'rab. Alamat-alamat i'rab. Jadi kalimah itu sama ada dia mu'rab ataupun mabni. Mu'rab ataupun mabni. Jadi mabni ni ma yabqa ala halatin wahidah, iaitu kalimah yang kekal dalam satu keadaan, tak berubah. Tak berubah. Huwa gitulah. Huwa, min, itu mabni. Apa lagi? Anta. Yang kedua ialah yang berubah. Yang berubah dengan perubahan baris akhir atau perubahan kalimah penambahan akhir. Maka itu kalimah yang mu'rab. Maka bagaimana nak mengenal tanda-tanda i'rab? Sebagaimana i'rab tu ada 4 kita tahu kan? Ada rafa', ada nasab, ada jar, ada jazam. Qala muallifu babu ma'rifati alamatil i'rab lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Bagi rafa' itu 4 alamat, dhammah, waw, alif, nun. Ini antara bab paling penting ni. Bab ma'rifah alamatil i'rab ni paling penting. Terutamanya pelajar memang kena hafal. Kalau nak selamat dalam pertuturan dan dalam i'rab, bab makrifah, bab i'rab ini kena hafal. Alamat dia memang kena hafal. Nampak tak? Jadi kalau tanya secara badah, bila tanya je kita boleh tahu dah. Rafa' alamat ni. Rafa' dengan tanda ni. Jazam dengan tanda ni. Nasab dengan ni. Tak perlu kita fikir panjang. Biar jadi gitu. Sebab ini bukan benda payah sangat ni. Ini kita akan gunakan pada sepanjang i'rab yang akan datang, i'rab kalimah, i'rab jumlah ke, akan kena tahu tentang alamat i'rab ni. Okey. Ya'ni, kata Syekh Zaini Dahlam, ya'ni annal kalimata yu'rafu raf'uha biwahidin min arba'i alamatin. Dia kata kalimah itu dapat dikenal rafa'nya dengan salah satu daripada 4 alamat. Jadi alamat rafa' ada 4. Imma dhammatu, sama ada dhammah, nahwu ja'a zaidun. Zaidun dia marfu'. Zaidun fa'il, dia marfu', alamat rafa' dia dhammah tu. Fa zaidun fa'ilun marfu'un bidhammati. Itu satu. Awil wawu, alamat dia sama ada waw. Nahwu ja'a abuka wa ja'a zaiduna. Jadi abuka zaiduna. Fa abuka fa'ilun marfu'un bil wawi wa zaiduna fa'ilun marfu'un bil wawi. Mudah je. Wal alifu, dan alamat rafa' seterusnya ialah alif. Nahwu ja'a zaidani. Ja'a zaidani. Alif itu alamat bagi rafa'. Fa zaidani fa'ilun marfu'un bil alifi. Fa'il marfu' dengan alif. Nampak tak?
Jadi di sini bila kita baca kitab, lalu ibarat-ibarat dalam hadis dalam Quran, kita nampak alamat rafa' ni, kita tahulah dia sama ada jadi marfu'atil asma' yang mana yang akan sebut lepas pada ni. Nampak tak? Kita baca kalimah isim dan seumpamanya dalam keadaan rafa'. Maka kita dapat dah dalam fikiran kita, tak usah carilah dia nasab. Zaiduna. Tak usah nak i'rab lah dia nasab. Zaidani. Jangan carilah i'rab di majrur. Kecuali ala sabil hikayah. Itu lain ceritalah tu. Pada asalnya, dia akan memahamkan bab ni sangat penting. Beri perhatian, pelajar semua kena ingat. Okey. Bila tanya marfu'un, apa alamat rafa'nya? Ya. Memang kena katok kepala ni. Tak kalau gitu, kalau kata alamat rafa' ya, berat nana tu. Awin nun, ataupun yang keempat ialah nun. Nahwu yadribani. Fayadribani fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Marfu'un, rafa' dia bi thubuti an-nuni, dengan sabit nun. Dengan ada nun. Yadribani. Yadribani. Jadi kadang-kadang orang bertukar. Zaidan, az-zaidani yadribani. Az-zaidani yadribani. Az-zaidani yadribani. Az-zaidani yadribani. Salman. Semua alif nun belakang tu. Zaidani yadribani. Salma apa? Salmana. Ni jadi apa ni? Jadi fa'il ke jadi fa'il? Jadi apa? I'rab dia. Jadi mubtada. Bukan jadi fa'il. Mubtada. Yang ni jadi jadi apa situ? Dalam masalah ni, khabar dia ialah jumlah. Kena i'rab, kena pecah dulu. I'rab hak dalam. Pernah kita cakap i'rab bekas kecil dia. Dia ni fa'il, apa dia? Mudhaf. Kita guna simbol lah senang. Fa'il mudhari'. Fa'il mudhari'. Alamat rafa'nya, alamat rafa' dia apa? Berarti molek ni. Zaidani yadribani. Kadang bertukar ni. Ingat siapa belakang tu? Abdul Rahman. Abdul Karim, ingat. Nampak sama ni. Zaidani alamat rafa' dia. Zaidani mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi. Apa dia? Alih alamat rafa' dia. Yadribani fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi. Alih ke? Alamat rafa' yadribani. Alamat rafa' dia nun. Alamat rafa' ialah nun. Nampak ni nun ni alamat rafa'. Ni alamat rafa' dia alif. Jangan bertukar tu antara isim dengan fa'il. Faham tak? Fa'il mudhari'. Mana fa'il dia? Ada fa'il sini. Fa'il dia mana? Alif dia jadi fa'il tu. Fa'il dia ialah alif. Alif tu. Okey, jumlah daripada fa'il dan fa'il ni, Salman ni jadi apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Jumlah daripada fa'il ni, dia jadi apa? Khabar kepada mubtada. Nampak? Khabar kepada mubtada. Jadi di sini kita i'rab dulu hak kecil, hak dalam, bekas kecil dia dalam. Yadribani, lepas tu baru i'rab jumlah ni. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Jadi khabar kepada mubtada. Okey. Bila nak periksa ni?
Kita dah biasa dah PKP Molek Nahu ni boleh buat banyak soalan. Ustaz Haji buat soalan tak apa. Tak apa lah. Buat soalan je. Jawapan apa lah. Buat soalan. Okey. Selesai. Gitu je lah. Habis. Wa amma dhammatu. Okey. Yang pertama ialah daripada alamat rafa' yang pertama ialah dhammah. Dhammah ni apakah yang alamat rafa'nya dhammah? Dia akan cerita pula. Nampak? Jadi pertama i'rab tu al-i'rab dibagi pada rafa', nasab, lepas tu jar, lepas tu jazam. Rafa' alamat rafa' pula ada 4. Dhammah, lepas tu lepas dhammah waw, lepas tu alif, lepas tu nun. Waw ni siapa alamat rafa' dia? Waw siapa alamat rafa' dia? Dhammah siapa alamat rafa'nya alif? Nampak? Ni kena ingat belaka ni. Sebab ni benda asas dalam i'rab ni. Boleh? Okey. Kita masuk pada kalam musannif. Qala fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi 4 mawadhi'a. Dhammah menjadi alamat bagi rafa' pada 4 tempat. 4 tempat yang mana rafa' kalimah tersebut rafa'nya dengan dhammah. Fil ismil mufradi, isim mufrad, wa jam'i taksiri, jamak taksir, wa jam'i muannasi as-salimi wal fi'lil mudhari'i. Pertama pada isim mufrad. Isim mufrad yang menunjukkan bilangan 1. Jamak taksir. Lepas tu jamak muannas salim dan fi'il mudhari' allazi lam yattasil yang tidak bersambung bi akhirihi syai'un jadi fa'il kepada yattasil. Pada lam yattasil syai'un bi akhirih. Lam yattasil syai'un bi akhirih. Fi'il mudhari' yang belakangnya tidak ada penambahan. Tidak bersambung. Bukan yadribani, bukan yadribuna, bukan tadribina. Belakang yadrib, tadrib, adrib, nadrib. Yang belakangnya tidak bersambung dengan harah-harah mudhara', harah-harah apa nama? Huruf-huruf dipanggil dhamir rafa' muttasil. Tak bersambung apa-apalah belakang tu. Okay. Boleh. Okay, terus kita baca kata syarih ya'ni menghendaki oleh musannif anna dhammata bahawa dhammah takunu alamatan lirraf'i menjadi alamat rafa' fi hadhil mawadhi'ah pada tempat ni, 4 tempat ni lah. Ay yu'rafu raf'uha. Yu'rafu raf'uha. Diketahui rafa'nya. Diketahui rafa'nya. Dhammah itu menjadi alamat bagi rafa' pada tempat-tempat ini. Diketahui rafa'nya tempat itu biwujudi ad-dhammati fiha, dengan adanya dhammah pada tempat tersebut. Dhammah itu sama ada lafzan atau taqdiran. Dhammah yang nampak jelas, ada baris depan betul. Ataupun dhammah itu muqaddarah, kita andaikan, kita takdirkan. Ada juga isim-isim yang dhammahnya tidak zahir. Kerana apa sebab tidak zahir? Kerana ada sebab-sebab yang tentu, sama ada sebab dia itu ta'adzur, al-thiqal ataupun ishtighalul mahal. Jadi tempat-tempat yang belakangnya huruf illah kita kata. Belakang huruf illah, waktu alamat dia tidak zahir. Falismul mufradu, maka isim mufrad nahwu ja'a zaidun. Ja'a zaidun. Ja'a fi'il madhi, zaidun fa'il. Jelas alamat rafa' dia dhammah nampak zahir. Wal fata, al-fata. Fata, huruf terakhirnya ialah huruf ya. Ada baris dhammah tak? Tak ada baris dhammah. Tapi baris dhammah tu dimuqaddarahkan, ditakdirkan. Kenapa dok kata fata tu mabni? Kenapa dok kata fata tu mabni?
Kenapa fatha tidak dikatakan mabni? Sebab dia bukan daripada isim-isim yang mabniyat. Apa tak? Jangan kata fatha kita i'rab ni mabni. Ataupun Musa di i'rab mabni. Musa bukan daripada isim-isim yang mabni. Nampak? Jadi jangan bertukarlah dengan isim mabni dengan isim yang kita panggil maksud dan juga mangkus ni. Jangan bertukar. Okay? Dia isim mabni ada khusus dah. Baik isim mabni ni, isim ni mabni. Nampak? Jadi, selain daripada yang tu, kembali kepada asal, dia itu hukumnya mu'rab. Isim mabni, isim isyarah. Isim mabni, isim isim mausul. Isim mabni apa lagi? Dhamair. Itu isim mabni, itu dia ada bahagian dia dah. Dia ada dah senarai isim mabni. Selain daripada itu, kembali kepada hukum asal lah. Fazaidun, maka Zaid itu fa'ilun, i'rab dia fa'il, marfu'un bi dhammati adh-dhahirah. Marfu' dengan dhammah zahirah. Wal fata fa'ilun juga, marfu' juga dengan dhammati al-muqaddarati. Dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan. Kenapa dia muqaddarah? Ini adalah sebab dia itu hanya ditakdirkan. Kenapa tidak zahir dhammah? Lita'adzuri, kerana uzur, kerana tak boleh ada dhammah, kerana uzur alif menerima dhammah. Di sini fata ni, fata satu lagi nak i'rab. Makna marfu'un wa alamatu dhammihi dhammatun muqaddaratun ala apa? Ala ya ke ala alif? Ala alif. Kenapa tulis ya? Ya itu rumah saja. Jadi jangan kita tersalah dengan sebab huruf ya. Sebut fatah. Fatah, sebut tak alif. Maka huruf akhir ialah huruf alif. Cuma ditulis pada rumah ya. Rumah je huruf ya. Nampak? Fatah. Awak dah tulis dengan alif. Memang fatah ditulis dengan rumahnya huruf ya. Tapi bacaan dia dipanggil isim apa ni? Isim mangkus ke isim maksud? Isim maqsur. Belakang dia alif. Mangkus. Belakang dia ialah ya. Ya. Jadi fatha harakah muqaddarah ni ialah alal alifi, bukan alal ya. Jangan bertukar tu. Ya. Jadi tengok sebutan. Fatha. Contoh qadhi. Qadhi belakangnya ya, itu ya. Setengah kitab kata tak ada titik kan. Setengah kitab dia tak letak titik, contoh je lah qadhi tak letak titik. Kalau kitab baru ni memang dia cermat sikit pada tulisan tu. Contoh lama tu kadang ya tu ada titik, kadang ada titik. Maka kita jangan tengok pada tabaah tibaah tu, pada cetakan tu. Itu kena tengok pada bahasa tu. Dia kata kalau qadhi tak ada titik kena baca qadha. Bukan, qadhi tu tak qadhi, qadhi. Qadhi. Ia bukan masalah pada titik tak ada titik tu. Okey. Jadi dari kaedahnya kalau ya itu ya, huruf ya memang yang akan tak titik lah. Okey. Kat mana dah ni? Wa jam'u taksir yang kedua ialah okey, falismul mufradu. Wa jam'u taksir, kemudian yang kedua ialah jam'u taksir, jamak taksir. Wa huwa ma taghayyara an bina'i mufradihi. Jamak taksir ialah kalimah yang berubah daripada binaan mufradnya. Kalimah jamak yang mana lafaz mufradnya berbeza. Jamak itu berbeza daripada binaan kalimah mufrad dia. Nahwu ja'a ar-rijalu. Ja'a ar-rijalu. Telah datang apa nama ni? Lelaki-lelaki. Ja'a ar-rijalu. Ya. Wal usara. Wal usara. Di sini dalam apa nama ni? Allahumma salli ala Muhammad.
dalam tashwiq dia kata usara baca dengan dhammah hamzah wa fathiha. Di sini didhabit usara kan. Boleh juga dibaca dengan asara. Sini didhabit usara. Baca dengan dhammil hamzati wa fathiha. Telah datang ar-rijal, lelaki-lelaki. Wal usara. Usara jamak kepada asra. Jamak kepada asra. Atas wazan sakra sukara. Atas wazan asra sakra sukara. Asra usara. Siapa ni usara ni? Tawanan-tawanan. Usara ni tawanan. Tawanan perang lah. Ya. Okey. Nampak? Jadi dia kata sini jamak kepada asra atas wazan sakra sukara. Sakra orang yang mabuk. Sukara orang-orang yang mabuk, ramai. Jadi atas wazan tu. Ja'a ar-rijalu wal usara. Telah datang lelaki-lelaki dan juga tawanan-tawanan. Far-rijalu fa'ilun. Rijal ni i'rab fa'ilun marfu'un bidhammati dhahirati wal usara fa'ilun marfu'un bidhammati muqaddarati litta'azzuri, kerana ta'azzur. Akhirnya huruf alif usara. Mudah je. Okey. Kemudian katanya wa jam'u muannasi as-salimu as-salimu. Wa jam'u muannasi as-salimu. Jamak muannas as-salimu. Jamak muannas as-salimu. Jamak muannas salim. Salimu tu jadi sifat pada jamak lah Sifat kepada jamak. Okey. Apa dia jamak muannas salim? Ingat ni bukan salimi ni. Salimu ni sifat kepada apa? Sifat kepada jam'u. Sifat kepada jam'u. Jamak muannas salim. Jamak itu yang selamat, yang salim. Okey. Dah kalau orang baca jamak muannasi, jam'u muannasi as-salimi. Boleh ke tak? Dalam tashwiq dia sebut. Dia dalam bahasa Arab ni dia ada satu lagi dia panggil majrur bil mujawarah. Contoh kalau kita dengar baca jam'u muannasi as-salimi, salimi tu dia baca bahagian bawah. Salah ke tak? Dari segi bahasa tak salah total, bukan salah lagi. Dia panggil, tapi kena tengok orang cakap tu dia faham tak? Orang cakap tu alim besar, ulama nahwu, Sibawayh zamanihi contohnya. Orang yang alfiah dalam kepala contohnya. Dia baca as-salimi. Dia sebab dalam bahasa Arab dia panggil majrur bil mujawarah. Salimi jadi baris jar kerana muannah tu dia ikut kepada muannasi as-salimi. Tapi bab pelajar-pelajar usah penipal dia. Tak usah macam gitulah. Kalau baca gitu memang ustaz buat salah. Kalau baca gitu tak salah. Rasa ambil je khilaf tu. Kita pada peringkat awal ni jangan buka sangat ataupun jangan kita bawa pandangan khilaf lagi. Tak usah. Sebab jadi kita tak boleh nak pegang pada kaedah lagi. Selagi benda-benda gini bukan semua orang tahu. Bukan semua makna benda yang maklum. Kalau jawab peperiksaan. Contoh orang raih skema tak ada. Memang kalau skema periksa memang jawapan je satu. As-salimu di surah Arab. Okey, yang baca salimi tadi pun kalau dia baca as-salimi, dia majrur bil mujarrah, tetap dia naat kepada jam'u. Dia tetap naat kepada jam'u. Dia bukan naat kepada muannas. Cuma dia jar kerana mujawarah saja. Tapi dari segi dia tu kedudukan dia masih sifat naat kepada jam'u. Sebab itu
Apa nama ni? Ambil hak pandangan hak kuat dah lah, senang. Rasa campur lah lain, cuma nak maklum saja. Dalam tasyrik ada disebut lah tu. Jam'u muannasi as-salimu. Jamak muannas salim. Okey, tadi dak terang ni. Kenapa jamak taksir? Taksir ni makna pecah. Dia telah pecah daripada binaan asal dia. Binaan asal dia rajulun, rajulun, rajulun. Belakang ayah lah. So pula. Rajulun. Bila dijamak dia jadi apa? Ubah dah, berubah dah. Ada penambahan huruf asal. Huruf asal ni dah berubah. Binaan ra jim lam tu dah tak jadi ra jim lam dah. Jadi ra rijal. Ra pun asal baris atas jadi baris bawah. Jim tambah alif pula. Yang tu panggil jamak taksir. Sama juga macam kitabun. Mufrad kan? Kitabun. Bila jamak dia jadi kutubun. Kah baris berubah, huruf hilang. Jadi pecah dah daripada dia panggil mul, apa dia panggil ni? Acuan asal tu pecah dah. Sebab tu panggil jamak taksir. Lain dengan jamak muzakkar salim. Jamak salim dua, muzakkar dengan muannas. Kita kata Zaidun. Ataupun Muslim. Ambil situlah senang. Tarik nama orang ni kan. Muslim. Muslim. Bila kita jadikan jamak dia jadi mana? Kekal. Huruf asal tu kekal. Musli. Kekal. Tambah waw nun je. Sebab tu jamak salim ni bagus. Jam'us salamah. Sebab lafaz acuan asal mufradnya tak berubah. Sama juga muslimatun. Ambil mukminat lah pula. Mukminatun. Mukminatun. Bila kita jamak jadi mana? Kekal. Natun. Tambah alif ta je. Jadi bina asal dia tu tak berubah. Sebab tu dia dipanggil dia kategori jam'us salamah. Jamak salamah sama ada muzakkar salim atau muannas salim. Sebab binaan acuan mufrad asalnya tidak berubah. Di jamak taksir ni dia ubah dah. Sama ada dengan penambahan, pengurangan, tukar baris, tukar harakat. Dia panggil jamak taksir. Okay. Boleh faham? Jadi rijal memang berubah lah. Usara daripada asra. Berubah ke? Satu pandangan tu daripada asir. Okey. Yang seterusnya jam'ul muannasi as-salimu wa huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Jamak muannas salim ialah jamak yang dijamak dengan penambahan alif dan ta. Alif dan ta yang ditambah pada akhir. Contoh ja'at hindatu, telah datang hindun, perempuan yang nama hindun. Hindun ramai hindun. Ni hindun lelaki. Hindun. Okay, jadi asalnya hindun tambah alif ta jadi hindatu. Jadi dia jadi jamak dengan penambahan alif ta. Okay. Fal hindatu fa'ilun marfu'un bidhammati zahirati. Marfu' dengan dhammah zahirah. Mudah je. Seterusnya wal fi'lul mudhari'u, fi'il mudhari' nahwu yadribu zaidun wa yakhsha amrun wa yarmi bakrun. Mana syahid di sini? Syahid pada fi'il mudhari' di sini ialah yadribu satu, yang kedua ialah yakhsha, yang ketiga ialah yarmi. Kita bincang fi'il mudhari' ni kan. Itu fi'il mudhari' belaka. Tapi dalam tiga bentuk yang berbeza. Tiga kategori yang berbeza. Fa yadribu fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammati dhahirati. Yadribu sebab belakang ni tak ada huruf illah. Maka zahir alamat rafa'nya iaitu dhammah. Wa yakhsha marfu'un bi dhammati muqaddarati. Yakhsha pula marfu' dengan dhammah muqaddarah. Lita'adzur, kerana uzur, kerana belakangnya alif yakhsha. Tu bagaimana kita ingat?
belakangnya huruf apa? Kita sebut yakhsha, alif. Maka dia belakangnya huruf alif, bukan huruf ya, walaupun ada rumah ya. Wa yarmi, kenapa? Alif maklum, alif li ta'adzur. Alif ni huruf uzur. Kenapa huruf uzur? Dia tidak terima harakat langsung. Fathah tak terima, kasrah tak terima, dhammah lagi tak terima. Jadi huruf alif tidak menerima harakat. Alif layyinah dia panggil. Alif tidak terima harakat. Huruf ya dia boleh terima harakat. Dia hanya berat saja. Wa yarmi bidhammatil muqaddarati lithiqali, kerana berat. Huruf ya tak terima harakat kerana berat. Harakat dhammah berat pada ya. Tapi bila fathah tidak jadi berat. Ayyarmiya, ayyarmiya. Maka bila keadaan nasab, dia bagi fathah, dia zahir. Faham tak ni? Ada tidur belakang tu. Zuhri faham tak? Nampak sikit-sikit je. Okey. Qauluhu selesai. Wal fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Dhammah juga ialah alamat bagi fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirnya sesuatu. Qauluhu tu ihtirazun. Qauluhu mubtada', ihtirazun lil khabar. Perkataan musannif itu ialah ihtiraz, nak buat keluar, nak buat pengecualian amma, daripada kalimah idza ataupun daripada fi'il. Ma tu barang, ni kena pada fi'il lah. Daripada fi'il mudhari' idza kanat tasala, jika bersambung bihi alifus naini, alif isnain, au lagi au wawul jamaah au yaul muannasati. Okey. Jadi disebut fi'il mudhari' yang alamat di dhammah ni yang tak bersambung belakangnya sesuatu. Nak mengeluarkan daripada fi'il mudhari' yang bersambung belakangnya alif isnain, atau kita panggil alif tasniyah, samalah. Alif isnain ataupun alif tasniyah. Tasniyah ni makna dua lah. Alif yang menunjukkan dua. Musanna. Nahu yadribani wa tadribani. Ni juga tasrih amsilah 14 tu, atau tasrih fi'il tu kena ingat lah tu kena ngapal lah tu. Daraba daraba darabu, yadribu yadribani yadribuna, ni ingat lah tu. Itu satu. Hak ni alamat rafa' ni bukan dhammah. Alamat rafa' ni apa? Benda Syafi'i. Nun tu alamat rafa' dia, sabik nun. Okay. Yang bagaimana yang akan sebut lagi lah. Wawul jamaah atau bersambung wawul jamaah. Waw yang menunjukkan ramai. Waw yang menunjukkan bilangan ramai. Nahu yadribuna. Ni ada waw belakang kan. Wa tadribuna. Au ya'ul muannasati. Muannasati. Ataupun ya muannas mukhatabah. Anti tadribina. Nahu tadribina. Yang bersambung belakangnya ni bukan alamat rafa' dia dhammah ni. Ni bukan alamat rafa' dhammah ni. Ni alamat rafa'nya ialah nun tu. Bukan waw, bukan alif, bukan ya. Nun tu alamat rafa'. Fa innahu. Kerana sesungguhnya. Mana? Al-mazkur. Minal fi'li atau mimma tasala bihi alif usnain, daripada kalimah fi'il yang bersambung alif usnain atau waw jamaah atau yang muannas. Fa innal mazkur yurfa'u, dirafa'kan bi thubutin nun, dengan sabit nun. Marfu' dengan rafa' dengan sabit nun. Ada huruf nun tu. Kama sayati, sebagaimana akan datang sebut. Okey. Di bawah dhammah. Wahtaraza, dan membuat ihtiraz juga musannif. Aidan, juga. Amma idza tasalat, daripada fi'il, daripada barang yakni fi'il idza tasalat bihi nunut taukid. Fi'il yang bersambung nun taukid al-khafifati,
awis thaqilati. Juga nak mengeluarkan daripada fi'il yang bersambung dengan nun taukid. Tak kira khafifah ke sakilah. Sakilah tu nun taukid yang sabdu. Tak? Nun taukid yang bersabdu. La tadribanna. Litadrib. Litadrib. Apa nama ni? La tadriban ataupun la tadribanna. Yang ada nun taukid sama ada khafifah ataupun sakilah. Sakilah tu bersabdu, khafifah tidak ada sabdu. Nahu la yasjunanna. La yasjunanna. La yasjunanna. Mana ni? Dah surah Yusuf ni. La yasjunanna wa la yakunam minas saghirin. Qala inna. Okey, apa nama ni? Di sini dua contoh dah. La yasjunanna tu satu. Ini taukid sakilah. Wa la yakunan. Wa la yakunan ni ialah nun taukid khafifah. Nun taukid khafifah. Asalnya la yakunan. Wa la yakunan. Tapi kerana resam Al-Quran, ingat satu, dalam Quran ni kadang-kadang tulisan itu berbeza daripada penulisan imla'i biasa kerana dia mengikut kepada resam Osmani. Jadi la yakunan asalnya la yakunan. Jadi nun tu adalah nun, lepas pada nun tu ada nun. Tapi nun dia mati saja. Ni khafifah. La yasjunanna ini sakilah. Nak we kenal dulu. Nampak tak? Okey. Jadi yasjunu. La yasjunu, yasjuna. Yasjanu. Yusjan. Ni la yusjananna. Yusjananna. Dipenjarakan. Dipenjarakan. Ni kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Benda awal ayat dia la yasjunanna wa la yakunan minas saghirin. Okey. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wala yakunam minas saghirin. Wala illam yaf'al ma amuruhu. Jadi Zulaikha kata, kalaulah dia tidak buat apa yang aku kata, dia tidak ikut kehendak aku, la yusjananna, nescaya aku akan dipenjarakan dia. La yusjananna, dia akan dipenjarakan. Ni dia taukid tu. Dia taukid. Jadi takdirnya wallahi la yusjananna. Demi Tuhan, Yusuf ini akan dipenjara. La yusjananna, dipenjara ia. Dipenjara akan ialah. Dipenjara akan ia. La yusjananna. Wala yakunan, dan demi Tuhan, dia akan jadi la yakunan minas saghirin, di kalangan orang-orang yang hina, orang-orang yang hina, rendah. Okey. Jadi di sini terkeluar daripada alamat rafa' bagi fi'il mudhari' ni dhammah, iaitu fi'il mudhari' yang belakang bersambung dengan nun taukid. Tak kira taukid sakilah ke khafifah. Senang cerita, segala yang belakangnya bersambung dengan apa-apa sambungan pun bukan alamat rafa'nya ialah dhammah. Fa innahu yubna, ketika itu fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid yubna 'alal fathi, dibina atas fathah. Awit tasalat bihi nunun niswah, ataupun fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah, nun yang menunjukkan ramai. Nahwu wal walidat yurdi'na. Yurdi'na. Huruf akhirnya ain. Di sini juga bukan alamat rafa'nya dhammah. Fa innahu yubna, ketika itu tak jadi marfu' dah, dia jadi mabni. Yubna ala sukun, mabni ala sukun.
Nampak? Ini tak jadi marfu' dah, dia mabni. Bersambung nun niswah. Pendek kata bersambung nun, dia akan jadi mabni. Sama ada nun niswah ataupun nun taukid. Maka di i'rab dengan mabni. Sama ada mabni ala fathi ataupun mabni ala sukun. Kalau nun niswah mabni ala sukun yurti'na. Kalau nun taukid mabni ala fathi. Boleh? Wa ammal wawu fatakunu alamatan. Jadi kita berhenti sekejap untuk jawab azan. Lepas ni kita sambung apa nama ni? Syarah mahalli alal waraqat. Ada soalan? Soalan lepas azan.